Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah tugasan kajian ajar sesat yang dipimpin oleh Prof. Dr. Engku Zaki bin Engku Alawi, grup kami akan membincangkan satu tajuk ajaran sesat yang amat famous ataupun popular pada masa dahulu atau pada tahun 2013 yang dibawa oleh seorang yang bernama Harun bin Ma'sa'ad atau digelar sebagai Tuhan Harun. Jadi Tuhan Harun ini mempunyai begitu ramai pengikut, tidak kiralah orang yang berpangkat kaya ataupun berpengaruh ataupun sebagainya, orang-orang besar. Tetapi beliau mempunyai begitu ramai pengikut setia di Malaysia ini, yang dianggap seramai 312 orang pengikut. Sebelum itu, nama saya Muhammad Salihuddin bin Zaid, nama matrik 050915. Jadi insyaAllah hari ini kita akan melihat sedikit biografi atau biodata beliau. Nama sebenar beliau adalah Harun bin Ma'sa'ad dan dilahirkan di Pahang pada 8 September 1996. Beliau merupakan seorang pengamal perubatan tradisional kerana beliau ini mempunyai satu kepekaran ataupun pengalaman dalam mengubah orang menggunakan bahan seperti tumbuh-tumbuhan atau sebagainya. Dan dia mempunyai 3 orang isteri. Yang pertamanya yang bernama Jawahir binti Zakaria, merupakan suri rumah sepenuh masa yang berumur 50 tahun. Isteri pertama ini beliau berkahwin di Kelantan dan menetap di Shah Alam. Dan isteri kedua pula yang bernama Lidayu binti Mukhtaruddin, ini merupakan seorang yang tidak bekerja, hanya duduk di rumah, yang berumur 33 tahun. Dan beliau berkahwin di Slim River, Perak. Seterusnya isteri ketiga yang bernama Azidah binti Muhammad Zul adalah merupakan seorang pendidik dan seorang guru, tetapi telah berhenti menjadi seorang pendidik selepas berkahwin dengan Harun bin Ma'sa'ad ini. Dan dia juga merupakan seorang janda, anak satu. Isteri ketiga ini berumur 30 tahun dan berkahwin di Thailand. Tetapi perkahwinan beliau ni tak ada bukti lah kiranya, just kata berkahwin sahaja. Selepas berkahwin dengan 3 orang ini, beliau dikenakan 8 orang cahaya mata, iaitu 3 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Dan kita melihat kepada perjalanan pengajian beliau pada tahun 1973 hingga 1978 ini, Harun bin Ma'sa'ad bersekolah di Sekolah Rendah Kebahasaan Batu Talam. Setelahnya beliau bersekolah di Sekolah Menengah Tengku Kudin Raub pada tahun 1979 hingga 1983, dan seterusnya melanjutkan pelajaran di Sekolah Pondok Lubuk Tapah Pasir Mas dan bersekolah di Sekolah Pondok Moden Yayasan Islam Kandis Bacok, Kelantan. Selepas habis je belajar, beliau terus bekerja sebagai pengedar minyak hitam Petronas dan pernah membuka restoran masakan campur. Beliau juga pernah mengajar di beberapa buah sekolah, di antaranya adalah Sekolah Rendah Islam di Ipoh, Sekolah Seri Iman Kota Baru, Sekolah Menengah Saniah Pasir Putih, dan beliau juga pernah menjadi seorang pengawal keselamatan di Petaling Jaya, Selangor, dan pernah menjadi pengetua Sekolah Mu'alaf di Kelang, Selangor. Beliau juga membuka konsultan projek yang bernama Konsultan Malaya Sdn Bhd dan membuka klinik rawatan Islam Al-Reda di Duan Sempulik Raub. Dan akhir sekali beliau juga pernah menjadi seorang komposer. Yang istimewanya Harun bin Ma'sa'ad ini kerana beliau mempunyai keistimewaan memulis seorang yang lumpuh. Kerana ada kisah beliau menyembuhkan seorang lumpuh di rumah beliau sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Mazni, 050900. Okay, saya akan sambung dengan ajaran Tuhan Harun atau Tuhan 2013. Dia pengikut dia ni terdiri daripada 312 orang. Ada banyak golongan, iaitu
daripada kalangan orang tua, orang yang bekerja, penganggur, berpendidikan tinggi dan tidak. Berpendidikan tinggi di sini ni maksudnya bukan dalam bidang agama. Seterusnya, kelas yang diadakan di Kampung Pandan dan Kampung Ubi dihadiri seramai 40 orang, tak kira siang atau malam. Seterusnya, sering menyewa Dewan Seminar Hotel Vistana dan Arabian Hall, iaitu di Hotel Caribbean di Gambang, apabila kesemua pengikutnya berada di Kuantan. Lepas tu, pengikut sanggup melakukan apa sahaja termasuk membunuh demi menjaga keselamatan ketua mereka. Okey. Di sini ni contoh kalau ada perkara yang berbahaya, dia sanggup untuk bunuh diri. Bukan bunuh diri, maksudnya untuk memerangi orang tersebut, untuk melindungi ketua mereka, iaitu Tuhan Harun atau Tuhan 2013. Seterusnya saya akan tentang ciri kesihatan. Ciri kesihatan ni mempunyai 6 ciri, tapi saya akan sebut hanya 4. Ciri yang pertama, merahsiakan ajaran. Itu setiap ahli mereka mestilah merahsiakan dan tidak dibenarkan sama sekali mendedahkan apa-apa ajaran. Okey, di sini walaupun untuk keluarga mereka, dia tidak dibenarkan untuk mendedahkan apa-apa ajaran yang diberikan oleh Tuhan Harun. Ciri yang kedua, pembentukan kasih sayang antara satu sama lain, iaitu menarik hati pengikutnya dengan membentukkan nilai-nilai kasih sayang antara satu sama lain. Seterusnya, menggunakan akal rasionalnya dengan memainkan minda dan perasaan pengikutnya. Okey, di sini Tuhan Harun ni bijak. Dia memainkan perasaan. Contoh, bukan memainkan perasaan, maksudnya dia mengambil berat. Contoh macam tu lah. Dia mengambil berat. Lepas tu dia sentiasa menanya khabar apa semua tu. Okey, seterusnya, ciri ketiga, penjelmaan Tuhan dalam diri Harun bin Sa'ad, iaitu Tuhan Harun lah. Okey, mengakui dirinya Tuhan di dalam beberapa buah dokumen bercetak yang telah dibukukan. Okey, dia ada buku karya-karya dia yang dia mengatakan bahawa dia ni Tuhan. Seterusnya, Tuhan Maha Sempurna, iaitu dia itu Tuhan Maha Sempurna, menciptakan sesuatu yang sempurna agar dapat melihat dirinya yang sempurna. Okey, seterusnya, ciri keempat, dakwaan sebagai Imam Mahdi. Dia mengatakan dia ni Imam Mahdi, iaitu menggunakan banyak istilah yang pelik dan gelaran yang tidak masuk akal. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Firdaus bin Alias, nombor metrik 049900. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan daripada sahabat saya berkenaan dengan ciri ajaran yang dibawa oleh Tuhan Harun ataupun Tuhan 2013. Okey, baik. Ciri yang kelima, terdapat pelbagai dakwaan-dakwaan yang pelik yang mana beliau mengatakan bahawa Sungai Pelik adalah tempat pertemuan Tuhan dengan manusia. Dan dia mengatakan bahawa jika Mekah merupakan tempat turunnya wahyu, maka Sungai Pelik merupakan tempat turunnya Tuhan. Beliau menerima pendidikan ketuhanan secara rasmi, yang mana beliau telah diangkat ke langit oleh Tuhan pada umur 33 tahun. Dan beliau telah melawat ke Lauhul Mahfuz ataupun Mahfuz untuk menyaksikan zat Tuhan. Kemudiannya dibelahnya dada beliau untuk penyaksian Rasulullah SAW dan menerima pendidikan setiap hari sehingga umurnya mencecah 44 tahun. Baik, ciri yang keenam, di antara keistimewaan dan juga kelebihan yang melampaui batas, yang mana disifatkan Harun bin Sa'ad sebagai Tuhan, sehingga terdapat gambar isteri-isteri pengikutnya yang mencium pipi dan juga tangan Harun, serta gambar berpeluk di antara satu sama lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada karya. Baik, berdasarkan karya ni diambil daripada kajian ataupun analisis oleh Kamaluddin Saleh dan juga Syarafuddin Zainal Abidin, yang mana kajian ni
berkenaan dengan karya ni terdapat lebih kurang 36 karya yang mana tidaklah secara terperinci, akan tetapi kita akan bacakan satu persatu. Baik, berkenaan karya, yang pertama sekali, perbezaan commercial and sentimental value of God, Seminar Pendidikan Tuhan Malaya 2013. University Universal Overhead God, Silibus Pendidikan dan Pengajian Mahagraduan Februari 2013. Kalam Tuhan, Synopsis God, Info Reactor, Sebelum Tuhan Berada di Depan Mata, Mahagraduan Masa Hadapan Tuhan, Bila Aku Jadi Tuhan, Selamat Datang ke Dunia Tuhan, Pusat Latihan Dunia Tuhan Masa Hadapan, God Important, Tuhan, Dunia Tuhan, Penterjemahan Tuhan, Body One dari dulu lagi, Makrifat Sufism, Sembang secara skala reaktor, Honor Entry 12, Tamadun Ketuhanan Abad ke-21, Himpunan Segala Cerita Al-Ma'mun Tuhan, Fenomena Bersama Tuhan, Fakta Sifik, Bacalah Wahai Kekasihku, Rahsia Kejayaan Tuhan, Tuhan 2013, di kategori dan sinopsis 1, 2, 3, Sifat dan Jasad, God Friends, Carry and Present, Ketuhanan Kemanusiaan, Revolusi Ketuhanan, Bedah Siasat Fizikal dan Spiritual Tuhan, Sejauh mana manusia mampu menerokai Tuhan, manusia adalah teknologi terbaik Tuhan, tesis History God, tulisan Dr. Hassan bin Harun, yang mana merupakan Doktor Mahagraduan Tuhan. Baik, berdasarkan karya-karya yang dicetak oleh pengikut dan juga Harun bin Mas'ud ni, karya-karya mereka ni telah dijadikan antaranya buku teks dan sebagainya. Bahkan karya-karya ini sememangnya bercanggah dengan ajaran Islam itu sendiri. Okey, berdasarkan cetakan mereka ni, berdasarkan kajian daripada Kamarudin Saleh dan juga Syarafuddin Zainal Abidin, yang mana di dalam karya-karya ni terdapat beberapa contoh ataupun tulisan yang dicetak oleh mereka, yang mana di dalamnya terdapat berkenaan dengan takwim Februari 2013. Baik, takwim ni menceritakan berkenaan dengan Harun ni lah, cerita berkenaan Harun. Di antara contohnya disebutkan, dahulu mustahil bagi kita kenal Tuhan, tapi sekarang ni tidak mustahil pula bagi kita untuk mengenali zat Tuhan ini, kerana kita telah pun mengenali Tuhan. Mengenal Tuhan adalah titik segala jawapan. Mengenal zat Tuhan adalah titik segala permulaan ke masa depan. Tiada rahsia lagi di antara kita, wahai jalur lebar semua. Nama aku Harun, pangkat aku Harun, zat aku berteknologi. Itu antara kata-katanya dalam cetakan-cetakan. Kemudian ada lagi disebut berkenaan dengan Harun ni yang berubah daripada nama Harun kepada Ustaz Harun, Tengku Harun dan Tuhan Harun, dan last sekali zat Harun. Ada juga diceritakan dalam takwim Februari 2013. Dan termasuk juga dalam cetakan karya mereka ni berkenaan dengan key military plan, yang mana asalnya dikatakan pengikut mereka ni jahat. Dan key military plan ni merupakan satu program yang diaturkan oleh Tuhan, yang mana program ni merupakan program penyucian diri yang ada 4 proses lebih kurang, yang mana mula-mula revolusi mental, training heart and mental, fundamental new life order is power and power is order, yang mana proses ni dia akan katakan bahawa mereka ni akan mula mengenal Tuhan, hidup bersama Tuhan, dan juga belajar bersama Tuhan, dan last sekali berkerjaya bersama dengan Tuhan, berkerjaya bersama dengan Tuhan. Jadi, dan setelah program penyucian ini, maka mereka telah mengetahui dari mereka yang sebenar dan juga hidup sebagai klon Tuhan. Baik, itulah sedikit berkenaan dengan karya-karya oleh Tuhan Harun dan juga para pengikutnya. Baik, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk pembentangan berkenaan dengan fatwa dan juga kesimpulan, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Iman bin Abdul Ghani 051220. Baik, saya akan menjelaskan tentang fatwa berkenaan ajaran Tuhan Harun. Baik, kalau kita tengok dari sudut kategori ajaran Harun ni, dia termasuk dalam kategori akidah. Manakala fatwa berkenaan ajaran Tuhan Harun ni, dia tidak diwartakan. Status perwataan dia tidak diwartakan. Dan satu mesyuarat khas telah diadakan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang, iaitu ia diadakan pada 3 Oktober 2013, yang mana mereka telah memutuskan bahawa hukum berpegang dengan ajaran Tuhan Harun bin Mat Saad ini adalah haram. Dengan sebab yang pertama, Harun bin Mat Saad ni dia menukilkan bahawa dia telah mengenal zat Tuhan. Dan yang kedua ialah dia mengakui bahawa dia adalah berpangkat Tuhan. Baik, secara kesimpulannya, setelah kita meneliti tentang ajaran Tuhan Harun ni, banyak benda lah yang kita dapati bahawa perkara-perkara yang diajar oleh Tuhan Harun ini agak menyeleweng daripada akidah-akidah Islam. Dan kita mengharapkan masyarakat tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran pelik seperti ini. Dan selain itu, ada juga ajaran-ajaran lain yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus jauhi dan elakkan daripada mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, marilah kita sama-sama kita menyeru supaya masyarakat ini supaya rajin menuntut ilmu, agar kita dapat jauhi diri daripada tergolong dalam golongan-golongan yang tidak berpelajaran sehingga boleh menyesatkan diri. Baik, berkenaan dengan berita-berita tentang ajaran Tuhan Harun ini bolehlah dilihat dalam lampiran seterusnya. Wallahu alam.